Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlibuhu anta. Allahumma aflana wa lahum, Allahumma aflana wa lahum, Allahumma aflana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Usaha pengusi bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan lagi ibadah kepada Allah. Dan insya-Allah kita kembali sambung muzakarah sinaran ilmu tauhid. Surat Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, pelajaran yang ke-9, pengertian qidam. Apa dimaksudkan ataupun apa erti qidam? Artinya sedia kala. Allah tu sedia kala, maknanya sedia ada. Tidak ada yang menjadikan Allah, memang dia ada dengan sendirinya. Iaitu Allah Ta'ala itu sedia ada dahulu daripada segala-galanya. Yang pertama, qidam tu bermaksud Allah ni dia ada awal dahulu daripada segala makhluk ataupun apa saja perkara yang lain. Dan kedua, maksudnya dan adanya itu tidak ada baginya permulaan. Maksud kedua pula, qidam ini Allah ni tak ada permulaan. Di maksud yang pertama, Allah ini dia sedia ada paling awal daripada semua perkara, semua makhluk. Dan maksud yang kedua adalah Allah ini tidak ada permulaan baginya. Jadi mudahnya Allah itu awal dan tiada awal. Itu ringkasan. Dan tidak didahului oleh ketiadaan. Maknanya kita ni bermula dengan ketiadaan, mula dengan tak ada. Dan diadakan. Semua makhluk tu daripada tiada dan diadakan. Namun Allah bukanlah daripada tiada, memang Allah tu sejak azali lagi memang dah wujud. Qidam, itu maksudnya qidam. Wujud Allah ini adalah wujud dengan qidam. Ini sifat nafs salbiyah. Apa dalil yang menyatakan Allah ini qidam? Sedia Allah Ta'ala ni tiada awal. Dia paling awal dan tiada awal. Dalilnya begini, iaitu jikalau Tuhan kita itu tidak sedia, itu apa dia mukhalafat apa ni, istiatul mustahil. Ini cerita tentang mustahil, vice versa dia tadi tu. Kalaulah Tuhan ni kita kata Allah ni tiada sedia, maknanya Allah ni ada permulaan, nescaya baharu ia. Jadi Allah ni jadi makhluk lah. Sebab makhluk itu dengan arti kata baharu. Kalau kata Allah itu Tuhan itu apa ni ada, maknanya ada permulaan, maka dia baharu. Kalau baharu bukanlah sifat Tuhan. Dan jikalau baharu ia, maka mesti berkehendak kepada yang menjadikannya. Kalau benda yang baharu, maka mestilah ada yang menjadikannya. Itu mesti disyarat kepada benda baharu.
Bukan benda baru, benda baharu. Hadis, bila hadis ini benda baharu, mestilah dia syaratnya mesti ada satu perkara yang buatnya. Jadi mustahillah bagi Allah ada orang yang buat, kerana Allah itu dia Tuhan. Dan jikalau baharu, ia mesti berkehendak kepada yang menjadikan dia, dan yang menjadikan dia itu berkehendak kepada yang menjadikannya pula. Jadi tidaklah menjadi satu sifat ketuhanan kepada ada orang jadikan. Contohnya mesin dia buat kereta, ataupun kereta dibuat oleh mesin. Mesin siapa buat pula? Orang buat. Orang siapa buat? Tuhan buat. Jadi maknanya kalau kata Tuhan tu siapa buat? Ada lagi benda buat. Jadi Tuhan tu juga jadi benda baharu. Jadi Tuhan ini, Allah ni takat tu saja, tidak ada permulaan. Itu masuk qidam. Dia tidak ada permulaan, dan dia juga yang awal sekali. Pertama, dia yang paling awal daripada nisbah semua penciptaan yang ada atas alam ni. Jadi dinisbahkan pada alam ni, siapa paling awal? Allah paling awal. Okey, nisbah pada Allah sendiri, dia tu awal. Ada tak lagi dia punya awal yang jadikan? Tidak dah. Allah ni dia memang sedia kalah. Itu cukup dekat tu saja. Kalau fikir lebih, jadi gila kita. Itu. Soalan, jikalau berkehendak begitu, apa jadinya pula? Kalau berkehendak begitu, apa jadinya pula? Nescaya jadi daurin au tasasul. Maksud berkehendak jadinya itu, mana Allah ni ada yang dijadikan. Jadi bila Allah dijadikan, maka jadilah satu sifat, satu perkara yang namanya daur wa tasasul. Dua benda daur wa tasasul ni hanya untuk makhluk saja, tidak terlibat dengan Allah. Tapi kalau Allah ni ada maksudnya dijadikan, maka Allah ni juga baharu, jadi dia perlu kepada daur wa tasasul. Adapun daur wa tasasul ni tidak boleh ada kepada Tuhan, kepada Allah, hanya layak untuk manusia. Apa maksud daurun ataupun daurin? Makna daurun itu berkeliling, itunya bergiling bagi yang menjadi. Dia duduk berkeliling, duduk pusing sama dia saja. Duduk pusing sama tu daur. Aku tolong hang, lepas ni hang tolong aku tolong hang, lepas ni adakah Tuhan dia perlu? Tak. Nanti dia terang balik. Dia adakah Allah gitu? Maksudnya Allah tidak daurun, berkelilit bagi yang menjadi. Misalnya macam mana? Seperti Zaid berkehendak kepada Umar. Zaid dia perlukan Umar untuk seperti Zaid berkehendak kepada Umar menjadikan dia, dan Umar berkehendak pula kepada Zaid menjadikannya. Dia Umar perlukan Zaid untuk jadikan dia, Zaid pun perlukan Umar untuk jadikan dia. Jadi itu namanya daurun, saling berkehendak antara satu sama lain. Jadi Allah, kalau Allah bersifat daurun, maka tidaklah dia bersifat Tuhan. Dia mustahil lah bagi dia. Sebab daurun yang bagi manusia saja, bagi makhluk sahaja. Dan makhluk pun tak boleh. Mana ada orang buat orang? Tak ada kan? Kalau orang buat orang pelik kan. Orang buat robot tu boleh jadi. Tapi robot boleh tak buat orang? Robot tak boleh buat orang. Pun tak ada agak daurun. Daurun boleh menjadi nisbah manusia lah. Jadi Tuhan boleh menjadikan makhluk, tapi makhluk tidak menjadikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan boleh menjadikan Tuhan, jadi daurun tadi. Itu maksud daur. Yang kedua, apa hukum daurun itu? Bermula daurun itu mustahil. Mustahil lah bagi Allah. Perlu satu sama lain. Sebab Allah ni dia qiyamu binafsih. Kerana berhimpun dua perkara. Kenapa? Ada berhimpun dua perkara pada daurun itu yang membuatkan tidak layak bagi Allah. Yang berlawanannya itu berhimpun ada dengan tak ada. Sebab apa? Berhimpun padanya ada. Asalnya tiada, tiba-tiba dijadikan jadi ada. Ada berhimpun dua, ada dengan tiada. Tak boleh. Allah ni dia hanya ada saja. Dia tak boleh berhimpun ada dengan tiada. Manusia dia ada himpun ada dengan tiada. Bermula dengan berhimpun tiada itu manusia benar ada. Kemudian kita baca surah Al-Baqarah, dijadikan manusia. Jadi ada. Dia berhimpun dua benda, manusia ataupun makhluk, bermula dengan ketiadaan, kemudian dijadikan menjadi ada. Dia dihimpun. Adapun Allah, dia hanya ada sahaja. Dia tiada.
Tiada ni maksudnya tiada, perkataan tiada pada Allah tadi itu. Sifat Allah tu tiada. Dia tidak berhimpun. Kalau daurun, dia perlukan satu benda lain untuk jadikan dia. Jadi maksudnya Allah tu daripada tiada kepada ada, berhimpun dua benda. Jadi daurun itu tidak boleh sesuai dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau satu benda pada satu masa, kan? Atas satu benda pada satu masa tidak boleh jadi kepada Allah. Apa makna tasasul? Bukan tersasul. Tersasul tu tasul lah. Ni tasasul. Salasilah. Tasasul. Makna tasasul itu berhubung. Dia ada hubung kait. Artinya berhubung. Sebelah yang lemah lepas hingga tiada berkesudahan. Dia berhubung. Sebelah yang lemah lepas hingga tiada kesudahan. Saya fahamlah maksud dia, tapi tulisan ni saya tak jelas apa dia. Tapi taklah apa maksud tasasul tu, nanti saya terangkan. Contohnya, seperti Zaid itu berkehendak kepada Umar. Jadi Zaid ni dia berkehendak pada Umar menjadikan dia, dan Umar itu berkehendak kepada Muhammad menjadikannya. Demikianlah hingga tiada berkesudahan di sebelah yang telah lepas. Di sebelah yang telah lepas ni maksudnya Umar ni kena ada Zaid yang jadikan dia. Di sebelah yang lepas maknanya ada perkara yang lalu. Maknanya kalau Zaid nak mati dia ni, maka dia jadikan Umar untuk jadi Tuhan pula. Sebelum Zaid jadi Tuhan ni, ada lagi pula Ali pula jadikan dia jadi Tuhan pula. Sebelum Ali jadi Tuhan ni lagi, mana nanti dia ada Yaqub pula jadikan Tuhan pula. Dia ada kesemungan tak kesudahan lah. Ra jadikan apa dia Tuhan dia tadi, apa jadi Hercules, jadikan apa Thor, dia jadi kan. Mana itu tasasul. Yang tadi tu, yang daun ni dia saling nak melukan satu sama lain. Ni kena jadikan ni kena jadikan ni. Ini tak. Bila mana apa dia ni nak jadikan ni pula di Tuhan. Kemudiannya ni dijadikan Tuhan ni jadi Tuhan, tak ada langsung. Jadi kita salah silah kita ni. Ni tok dia, ni anak dia, kan, pak dia, anak dia, cucu dia, cicit dia, piuk dia sampai ke bawah. Salah silah tadi tu. Adakah Tuhan begitu? Tidak. Tuhan tak ada. Tuhan itu memang dialah yang kekal. Itu namanya apa ni tadi apa? Qidam. Qidam. Itu maksud qidam. Apa hukum tasasul itu? Apa hukumnya? Jadi hukum tasasul itu mustahil. Mustahil lah. Ini cerita tentang mustahil. Sebab kita bicara tentang sifat nafsiyah, iaitu ijtihad itu mustahil, perkara yang mustahil bagi Allah. Kerana berlawanan dengan kaedah aqliyah, kaedah hukum akal. Mana Allah ni jadikan akal tak boleh diterima. Macam mana pula Tuhan ada jadi, demo Tuhan dijadikan. Itu tak boleh terima. Jadi kita tanya orang kafir tu, kalau kata kamu kata dia Tuhan, pergi tanya dia, soal kata tanya Ustaz Azam, ada kawan sekolah ada kan, cikgu Cina kan, pergi tanya tengok kat rumah sembah tak pekong dalam kotak merah tu sembah. Siapa jadikan tu kan? Dia jadi sendiri ke? Mesti dia akan cakap tak ada lah, kita buat lah. Hantar kedai kan. Ada kedai kan. Tanya dia, you kenal ke nama ini siapa? Saya pun tak tahu, orang sembah, saya nenek saya sembah, saya pun sembah juga kan. Itu time dia. Jadi kalau you buat dia, mana you lagi power pada you punya Tuhan. Dia akan fikir tapi kita tak tanya macam tu kan. Kita kena ketuk lah nanti. Tapi try tanya. Try tanya, kalau betul lah itu Tuhan, maknanya dia mesti boleh jadikan dia sendiri. Dia mula nak mikir tak tentu hala lagi. Lama-lama dia akan fikir. Ramai yang masuk Islam kadang dia mikir, hari tu dia ketuk Tuhan dia. Kalau dia boleh buat, kenapa dia tak jaga dia sendiri macam Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim buat, dia ketuk habis semua bahala, tengah besar je, pakat kapak kat tangan bahala tu. Namrud pun tanya, siapa yang buat kerja ni? Kata, tu bahala besar tu lah yang duk ketuk bahala kecil-kecil ni semua. Sebab dia marah, mana boleh dia batu. Namrud pun kata dia batu. Dia tak ada hidayah. Pokok makanya hidayah. Jadi begitu juga mustahil lah bagi Allah ada jadi kan. Mustahil kerana berlawanan dengan kaedah akliyah, akal tak boleh nak terima. Sebenarnya dia
orang kafir pun tak boleh terima kalau kita bertanya, tapi sebab tidak ditanya, dia tak menggunakan akal. Betul orang kata orang yang berakal ni adalah orang Islam. Kalau orang ni dia cerdik macam mana pun, orang kafir ni bukan dia cerdik, dia bukan dia ada akal, tapi dia Allah beri istidraj. Allah berikan kepadanya itu sifat Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman Allah tu yang bagi nampak dia cerdik, dia pandai apa semua. Tapi kita kena ingat Allah sebut kata apa? Buat macam mana sekalipun, perancangan macam mana sekalipun, pasti perancangan aku yang terbaik. Wa ma qaru wa ma qarullah wallahu khairul makhirin. Makirin, Allah lebih baik dia punya perancangan. Jadi buatlah tahu. Cuma kita sebagai manusia ni perlu berusaha berlawan dengan musuh-musuh Allah. Itu kenapa kita berlawan? Kerana itu tanggungjawab sebagai mukallaf, orang yang berakal. Orang berakal dia boleh terima ada orang buat satu benda yang tidak baik kepada agama Allah, pasti dia tidak boleh terima. Itu sebab tu tugasan kita. Namanya taklifan, diberatkan undang-undang tanggungjawab kepada kita. Tidak ada yang tidak sekiranya kalau dengan tidak bertambah. Jadi tak bolehlah. Dari segi akal ni Allah tu sepatutnya tak boleh nak jadikan, tiba-tiba jadikan ni, jadikan. Itu tak boleh terima pada akal. Hukum akal tak boleh terima. Mustahil. Itu namanya mustahil pada hukum akal. Macam mana jalan hendak membatalkan tasasul itu, nak buang, nak batalkan tasasul itu, cara dia macam mana? Kaedahnya begini. Jadi Syekh Abdul Rahman, Tuan Abdul Rahman, dia pun bagi tahu pada kita kaedahnya. Kaedahnya macam ni. Ni bagi pandangan dia. Iaitu dari bagi pandangan dia tu pandangan yang terbaik lah, yang perlu kita ikut, bukan pandangan macam pandangan profesor. Pandangan profesor ni kita boleh pangkah lagi, pandangan doktor kita boleh pangkah lagi, kita boleh bagi hujah kita tak sesuai macam ni. Macam mana pun profesor kita kata ni tak sesuai, saya rajin ya pangkah. Sejak zaman belajar dulu saya pangkah, saya tak kira profesor doktor ke apa, pangkah je kan. Tapi selalunya saya menang. Menang. Kaedahnya gini, iaitu tiap-tiap perkara yang bangsa ada, yang benda yang ada, sekiranya tidak bertambah, mestilah jadi kurang. Benda yang ada, orang kalau tak bertambah berkurang. Pokok kalau tak bertambah berkurang. Bangsa ada, bangsa ni bukan bangsa, nak cerita ni kalau benda yang dinamakan ada, kalau dia tidak bertambah maka akan berkurang. Hujan kalau tak lebat mesti dia renyahnya dia ada, kurang dan bertambah. Sekiranya dibuang dan tiap-tiap perkara menerima sekiranya dikurang, dibuang. Sekiranya dibuang dan tiap-tiap perkara menerima kurang, mestilah menerima habis. Siapa yang menerima kurang, maka habis. Kurang lama habis. Beras daripada ada banyak diguna-guna, kurang-kurang lama habis. Dan menerima kesudahan, dan jikalau menerima habis, nescaya batallah tasasul. Jadi maknanya kalau Allah ni, kalaulah benda yang boleh ditambah-tambah, maka pasti akan kurang. Kalau dah kurang ni maknanya tak logik di akal. Dia nak bagi tahu pada diri kita, tu cara kaedah nak set dalam kepala otak kita, kata kalau Allah ni raja duk tambah-tambah, mana dia boleh kurang. Kalau boleh kurang, takkan Tuhan pula dia nak suruh kita mikir cara akal. Dan menerima kesudahan, dan jika menerima habis, nescaya batallah tasasul itu. Dan orang dakwah kata berhubung tidak berkesudahan itu dusta saja. Orang kata tidak akan habis, tak, tu menipu, mesti akan habis. Orang yang berkata tak, dia akan sampai bila-bila, tak ada. Tidak ada berkata sampai bila. Carilah siapa atas muka bumi ada sampai bila, tak ada. Namrud pun tak sampai bila. Namrud tu sampai buat rumah lagi supaya malaikat maut tak ambil cabut nyawanya. Dah sekali kalau malaikat maut yang cabut nyawa dia, nyamuk yang bunuh dia. Nyamuk yang bunuh, hak kecil tu kan. Punya takut kan, punyalah hebat, kata buat satu bilik supaya aku ni tak mati. Buat bilik tak boleh masuk angin pun, tak boleh masuk. Tiba-tiba nyamuk boleh masuk sekok. Masuk pula, bukan masuk dalam tu saja, dalam bilik dia, masuk dalam telinga dah. Duduk dalam rumah, buat rumah dalam telinga dia. Akhirnya suruh tuang besi panas dalam telinga, mati. Mana boleh kan? Namrud tu bukan calon manusia. Kalau kita ni kumpullah semua profesor yang hebat-hebat, saintis paling hebat, tak boleh lawan Namrud. Namrud ni pakar
pakar segala ilmu Namrud ni. Kehebatan buat bangunan, buat teknologi, tamadun tu Namrud, bukan jalan-jalan manusia. Tapi mati bengong tak? Nyamuk masuk pergi ambil, padahal dia pakar yang memang tidak ada tolak bandingnya kehebatan, kahwin dengan mak dia sendiri. Inilah Trinity yang pertama di dalam muka bumi ini. Trinity yang pertama, bukan Yesus yang kata Nabi Isa, Maryam ataupun Tuhan tu, tak. Trinity pertama ni lah. Jadi Trinity pertama adalah Namrud, mak dia yang mati, pak dia, kemudian dia kahwin. Mak dia ni tak mau hilang harta benda, maka berkahwin dengan anak dia sendiri, Namrud, kemudian dapat anak. Inilah dikatakan Trinity. Anak, pak dan juga mak. Trinity yang pertama. Itu hebat. Tapi mati dah sekali. Dia suruh kata, ambil besi penyak panas, bubuh. Mati, bubuh. Besi panas dalam tengok, mati. Kan? Jadi maknanya secerdik-cerdik manusia pun mati. Firaun cerdik tak? Allah Akbar. Cerdik Firaun ni tiada ada satu saintis pun boleh lawan teknologi sampai sekarang ini. Beratus tahun dah orang kaji, tak pernah jumpa jalan penyelesaian bagaimana piramid tu dibina. Tu baru duduk dekat Mesir, Gaza apa semua, Giza tu tak terfikir macam mana. Sampai terhakis dah. Dulu piramid bukan tekuk-tekuk macam tu. Piramid tu licin macam biasa, macam kita ni. Itu pun dia tak nak mikir macam mana dia angkat sampai sudah. Itu baru piramid. Itu baru kubur Firaun. Kubur Firaun. Bayangkan dia punya hospital macam mana. Bayangkan dia punya rumah macam mana, istana macam mana. Ada jumpa istana? Tak ada. Lagi hebat. Lagi hebat. Itu hakikat yang kita perlu tahu. Tapi apa matinya? Bengong juga. Dia pun tak bengong, dia pun tak nak terjun dalam laut. Dia tahu kalau aku terjun laut ni tu Nabi. Dia tahu. Anak dia siapa tak kenal? Musa tu anak dia. Dia jaga pada kecil. Tahu perangai Musa tu macam mana. Apa yang Musa buat tu, dia pun tahu. Dan dia kata tak boleh masuk ni bukan jalan-jalan manusia, ni sihir ni. Walaupun dia kata sihir, dia takkan terjun. Tapi kenapa terjun juga? Silapnya sebab kuda dia kuda jantan. Bila kuda jantan ni, jenis kuda jantan, pantang nampak betina. Jadi, malaikat menyerupai kuda betina duduk tengah-tengah laut. Bila kuda jantan nampak, dia pun terjun lah nampak betina. Siapa belah jaga kuda jantan, dia tahu macam mana panggil kuda jantan ni. Dia akan kira tuan tak tuan, dia nampak betina, dia kerja nak kejar. Bila terjun, belah tentera mana boleh lawan penghulu belah raja. Firaun ni raja. Bukan raja dekat Mesir je, raja seluruh. Dia dah raja turun, habis semua pun turun sekali, ratus ribu kan, masuk sekali, habis semua mati kan. Pun mati juga. Di mana sehebat-hebat pun mati. Jadi ada Allah macam tu? Tidak. Allah ni maha hebatnya, tidak ada tolak bandingnya. Dia tidak ada tasasud dan daud. Jadi orang kata tidak ada kesudahan. Firaun kata aku takkan mati, lah kali mati juga. Jadi itu semua dusta sahaja untuk nak menipu kita. Jadi mana kita akan selamat dalam kubur apa semua, itu semua penipuan-penipuan yang boleh merosakkan akidah. Jikalau begitu, mestilah Tuhan kita itu sedia, bukan baharu. Jadi Tuhan ni dia tak ada terima kurang, tidak kena lebih apa semua. Dawa tasasur tadi itu, maka dia ni sedia. Allah sedia ada, bukan baharu. Dan jikalau sabit pada qidamnya ta'ala, mustahilah lawannya itu baharu. Firman Allah ta'ala, huwa awwalu, artinya ialah Allah itu yang awal, tiada permulaan bagi adanya. Ada, tetapi ada Allah ni tidak ada permulaan. Makhluk ada permulaan. Itu bezanya. Pelajaran ke-10 iaitu pengertian baqa'. Apa arti baqa'? Baqa' ni kekal. Dia juga membawa dua makna. Kalau qidam tadi ceritanya tentang permulaan, baqa' ni pengakhiran. Iaitu Allah Ta'ala itu kekal adanya. Itu makna yang pertama, selama-lamanya. Yakni maksudnya apa? Yakni tidak baginya kesudahan atau mati. Dia yang paling akhir dan tiada akhir. Nisbah pada makhluk dan perkara di alam ini, Allah lah paling akhir sekali. Semua dah tak ada, mati hancur, tinggal Allah yang akhir. Lepas tu Allah ni dia ada akhir tak? Dia tidak ada akhir, dia kekal.
selama-lama. Tu namanya apa? Baqa. Baqa. Apa dalil kekal Allah Ta'ala itu? Dalilnya begini, iaitu jikalau tiada wajib kekal Allah Ta'ala, nescaya binasa. Ya, kalaulah kita kata Allah ni tak kekal, maka binasa. Itu dalilnya. Mana Quran dan hadis? Dalil ini namanya dalil akli. Sebab dalil tu ada dua, nakli wa akli. Dalil nakli ni Quran dan hadis, akli dia akal. Akal tu juga dalil. Jadi akal kita boleh terima tak? Kalau Allah binasa, mana boleh kalau binasa tu, mana bukan Allah, makhluk . Itu akal kita tak boleh terima, tu dalilnya. Jikalau binasa ia, apa jadi? Kalau Allah binasa, apa jadi? Benda yang samalah, cuma dia nak taukidkan lagi. Jikalau binasa ia itu Allah lah, ia itu Allah, nescaya jadilah ya Tuhan. Jadilah ada Tuhan itu atas jalan harus. Jadi kalau Allah ni binasa, maka Allah ni harus je lah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Macam setengah apa ni pegangan orang yang sesat. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ini dia tak boleh. Jadi satu benda yang tidak layak pada Tuhan. Jikalau jadilah ada Tuhan itu harus, apa jadinya pula? Kalau Tuhan tu boleh ada, boleh tiada, macam mana pula? Jikalau begitu adalah Tuhan kita itu kena jadi. Jadi kalau Tuhan tu boleh ada, boleh tiada, maksudnya Tuhan ni makhluk lah. Ada yang dijadikannya, maka boleh jadikannya bukan Tuhan lah. Jikalau kena jadi, apa jadinya pula? Jikalau begitu, nescaya baharulah Tuhan kita itu. Kalau Allah tu dia kena buat, dijadikan, maka nescaya dia bukan Tuhan. Kerana yang dijadikan adalah makhluk, iaitu benda baharu. Itu dia nak cerita benda yang sama saja dia buat supaya kita mudah faham. Dan jikalau baharu, ia nescaya mustahil, kerana telah sabit wajib sedianya Allah Ta'ala dengan dalil telah lalu. Jadi kalau kata Allah ni kena jadi dan boleh binasa, maka tidak layaklah jadi Tuhan. Mustahil. Kerana itu mustahil bagi Allah, sebab Allah ni dia wajib sedianya, sabit, mana dia baginya tu wajib ada dan sedia kekal, telah lalu, iaitu bab kidam tadi. Jikalau begitu mustahil sabit baqanya Ta'ala, jadi Allah ni dia kekal selama-lamanya. Dan jikalau sabit baqa, mustahil lawannya, iaitu fana. Jadi lawan bagi baqa adalah fana. Fana ni binasa, fana ni hancur, tak ada apa, kosong. Firman Allah Ta'ala wal akhir, artinya dan ialah yang akhir, tiada kesudahan bagi adanya Ta'ala. Jadi Allah ni maknanya dia yang paling akhir dan tiada akhir, tu namanya baqa. Jadi qidam wa baqa, ini dua bersaling berkait. Allah nafsiyah, qidam wa baqa salbiyah, saling kait atas teman. Itu awal dan akhir, maksudnya tiada awal tiada akhir, iaitu Allahus Samad tadi itu. Pelajaran yang ke-11, pengertian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat yang ketiga bagi salbiyah. Apa arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Artinya bersalahan Allah Ta'ala, ataupun orang kata apa, berbeza, tak sama Allah Ta'ala dengan baharu, iaitu makhluk. Tak sama langsung Allah dengan makhluk, itu tak sama langsung. Jadi apa saja yang disabitkan dengan makhluk, yang disamakan dengan makhluk, maka itu bukan Allah. Allah ni kita kata ada, macam orang Wahabi, Allah ni ada tangan sama macam tangan kita, cuma tangan Allah ni dia berbeza. Dia samakan dengan kita. Allah ni ada tangan macam kita, tapi tangan Allah tu lebih hebat lagi. Walaupun kita dengar lebih hebat lagi, tapi dia telah samakan mujasimah. Itu adalah benda yang haram dan tak sabit dengan Allah. Tu kena faham maksud mukhalafatul hawadis. Bila sabit saja Allah ni melihat, adakah lihat Allah dengan sama macam manusia? Jadi tak sama langsung. Bagaimana Allah melihat? Dengan zat Allah. Tu ya. Allah tu dengan sifat dia maha melihat. Sifat Allah dia melihat. Tapi bagaimana sifat Allah tu melihat? Dengan zat kebesaran dia. Macam mana zat kebesarannya? Wallahu a'lam. Kalau kita boleh melihat, tapi sebelah sana tak tahu dah apa dia. Betul tak? Kita tak tahu dah. Kita tengok sini, belakang nampak? Tak nampak. Kena pusing tengok ada apa dia. Jadi adakah pandangan Allah gitu? Tidak. Allah ni boleh melihat
Lihat Allah ni bukan melihat dengan mata kasar, lihat dengan zat Allah. Dan Allah boleh tahu di mana dalam tempat, walaupun satu makhluk itu duduk di dalam lautan itu pula dalam dasar lautan, dan dasar lautan tu ada gua pula, dalam gua tu pula ada tempat yang tidak ada pernah masuk cahaya, dan duduk pula dalam tu semut hitam ataupun ikan yang paling hitam sekali. Mana siapa masuk tidak akan nampak. Memang dah terjun pun tak nampak dah, masuk gua lagi tak nampak. Allah tetap tahu apa yang ada di situ. Itu Allah Maha melihat. Itu gambaran. Adakah gambaran Allah melihat tahu tu lebih hebat lagi? Cuma kita nak cerita kehebatan Allah, nisbahnya nak mudah faham pada pemikiran manusia. Adapun di sisi Allah tak tahu. Bagaimana kita nak tahu penglihatan Allah ini? Kena masuk syurga dululah. Kena ikut jalan makrifat lah. Kena ikut jalan hakikat. Itu kena ngaji. Tak boleh tiba-tiba aku ngaji makrifat hakikat. Tak boleh. Sebab orang hakikat dan makrifat ni dia tidak akan buat dosa lah. Kalau masih buat dosa tu bukan makrifat hakikat kan. Masih hidup cakap benda tak elok apa semua, itu bukan. Seterusnya, iaitu tidak menyerupai suatu dari yang baharu, tak sama langsung. Sama ada pada zatnya, zat Allah dengan zat manusia dengan makhluk sama tak sama juga zat dia. Sifatnya pun tak sama, dan pada perbuatannya pun tak sama. Perbuatan memukul tak sama. Perbuatan kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia tak sama. Kasih sayang manusia ni tak boleh sama. Sama-sama manusia pun tak sama. Kasih sayang Allah ni tidak ada tolak bandingnya, hanya Allah saja yang tahu. Kita hanya tahu Allah punya kasih sayang adalah pemboros. Sifat yang mudah kita faham, kasih sayang Allah ni adalah pemboros. Kita boros tak? Kita tak boros. Kita tengok orang, bahasa ni nak bagi, orang tak kenal kita tak bagi. Orang yang lawan kita tak bagi. Orang yang ingkar tak bagi. Tapi Allah ni boros dia tak kira. Kita boleh kata Allah kan peduli hang siapa, aku bagi-bagi. Itu Allah, dia boros je. Kalau kita apa bagi kat dia, dia dah kaya, bagi dia bukan patuh. Kita macam itu. Tapi Allah ni pemboros. Ar-Rahman tu ringkas nak faham peringkat awal. Tapi Ar-Rahman ni dia lagi luah pada tu. Tapi dia hanya sifat sementara saja. Itu Ar-Rahman. Sementara dekat dunia ya. Ke akhirat tak ada. Akhirat hanya khususnya pada orang beriman. Ar-Rahim. Jadi mana zat Allah pun tak sama, sifat Allah pun tak sama, perbuatan Allah pun tak sama. Walaupun kita baca dalam Quran ada Allah memegang, Allah melihat, Allah mendengar, tapi itu semua adalah sebagai maksud pada ayat itu sahaja. Tapi yang sebenarnya dengan Allah macam mana? Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Yang kita bicara dalam sifat ma'ani. Makna bersalahan pada zat itu, apa makna bersalahan pada zat? Maknanya apa yang bersalahan zat? Zat Allah dengan zat makhluk, apa bersalahan? Apa beza dia? Makna bersalahan pada zat itu bahawasanya zat Tuhan kita itu bukan jisim belakang tu. Bukan jirim, bukan jisim. Jirim ni lebih kecil pada jisim. Mana jirim ni dicentum jadilah jisim. Jisim dicentum jadi manusia. Jadi makhluk. Itu makna jirim ni dia terima kerat, terima isi, apa sajalah boleh terima. Itu jirim. Allah tak ada. Allah tak boleh terima semua benda ni. Benda yang bertukur, iaitu stongkol. Bertukur ni maknanya mengambil tempat. Benda yang ambil tempat. Itu bahasa tani. Ambil tempat. Makhluk dia ambil tempat. Duduk. Kita kena ada tempat. Atas dunia, dalam roh dalam jasad. Jasad kena ada anatomi perlu pada fisiologi perlu ada kudrat pada sel. Tu pembicaraan dalam bab ini. Memang kita kata itu bukan cerita tentang apa dia medik ke, tentang tubuh badan manusia ke. Itulah ilmu ketauhidan yang moden, cerita cara moden dengan bahasa yang mereka suka-suka hati letaklah. Tapi dalam kita ni tersebut apa? Itulah diringkasnya adalah jisim dan jirim manusia. Kalau orang moden, saintis apa dia medik, kita panggil anatomi tubuh badan manusia.
Apa anatomi tubuh badan manusia? Darah, tulang, otot, apa semualah, jantung. Tapi itu sebenarnya jirim dan jisim tubuh badan manusia. Fisiologi, apa fungsi jantung, apa fungsi paru-paru, apa fungsi buah pinggang. Jadi itu adalah tadi zat, jirim dan jisim, dan sifatnya apa. Dia tak lari. Kalau kita ngaji, cuma orang barat, orang kafir ni dia kaji, dia ikut tak ikut ketauhidan pada Allah, itu yang dia sesat. Tetapi orang yang buat kajian sains, sains ni maksudnya apa? Sains ni maksudnya ilmu. Itu sains. Sains tu dalam bahasa saintifik lah, masa moden, bahasa ni. Tapi maksud sains tu adalah ilmu. Jadi kajian sains, apa maksudnya? Kajian ilmu. Tu kita dengar sains, oh anak saya memang pandai bahas sains. Islam awal lagi dah. Siapa ngaji ilmu sifat 20? Hak kita ngaji ni baru ringkas dah. Baru ringkas. Ada dalam lagi. Ngaji ni saja. Sains tu macam celah tik telinga. Tak ada apa. Ini yang kata ilmu kehebatan Allah. Siapa ngaji tauhid dan fiqh tasawuf, dia dah mengaji keseluruhan ilmu Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Bukan ilmu Allah semua tu yang diberikan pada manusia. Mana Allah turunkan ilmu pada manusia. Ngaji 3 ilmu ni cukup lah. Semua ada dalam tu lah. Cuma dia punya kalimah itu berbeza-beza. Ngaji fiqh, kita hari ni nak kena lulus sains, nak kena lulus biologi, nak kena lulus matematik, nak kena lulus fizik. Betul? Tetapi di dalam ilmu fiqh, seluruh ilmu itu termaktub dalam fiqh. Cuma bahasanya berbeza. Kalimahnya berbeza. Itu semua cukup di dalam itu. Sebab tu orang yang alim fiqh, maka dia menguasai dunia ni begitu hebat. Semua orang akan ambil ilmu padanya. Kenapa orang Islam ni hebat? Kerana mereka ini mendalami segala ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Ilmu medik, ilmu perubatan, macam-macam ilmu perubatan. Akhirnya bila perubatan ini setakat hanya teori dan juga kepada zahir, jasad saja, jasmani, maka dia tidak boleh nak pergi kepada kebaikan, kesembuhan yang sempurna. Ada tak sembuh segala penyakit atas muka bumi ni? Cuba cakap. Tak ada yang sembuh. Ada kita jumpa dah jantung, ubat yang boleh sembuhkan jantung ada. Cuba tanya orang sakit jantung, siapa sakit jantung kat sini? Dia tak makan ubat lah. Ada? Nak beli ubat lagi ada. Ubat sambung nyawa. Tun Mahathir pun wah bubuh sebiji bateri harga dekat 100,000. Dia sihat tu sebab dia bukan jantung. Dia dah guna bateri berapa tahun dah, sejak ketika dah jadi PM dulu. Jadi tak ada ubat, cuma ubat sambung nyawa. Maka ubat beli pula, masuk IJN beli ubat ke IJN, mampu terah kena beli kan. Mahal nak mampu 800, 1000 kan. Betul tak? Kan? Pergi ke tempat lain murah lah. Saya tak nak cerita sebab live lagi marah orang. Bukan kita tak tahu, kita pergi tanya. Aku tak ngaji medik, kita ada doktor. Doktor main gaji aku. Jadi benda tidak jumpa. Bagaimana? Kerana tidak boleh kita buat satu benda secara zahir tanpa ada batin. Batin ni apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kajian dah kita buat, banyak dah benda kita lakukan di seluruh dunia. Tapi orang-orang kafir tidak mahu terima WHO, tidak mahu terima. Kerana dia tidak bersabit dengan kehendak dia. Dia nak kita sebab cerita tentang ketuhanan, siapa pun tak nak. Termasuk negara kita tidak terima. Ditolak awal-awal lagi dah. Bukan kita tak pernah masuk, tapi perangai dia ada telefon kita juga lagi. Ustaz mai tolong bantu. Ustaz Salam ke, Ustaz PD, dia mai juga tanya. Bantu ni lah, tak ada boleh buat apa dah. Kan? Lah hati aku cakap ada, itu orang sombong sangat. Ada, bukan semua doktor lah, ada sebahagian dia tu gitulah. Baik, saya cerita tentang jisim wa jirim. Ini satu benda yang besar Allah Ta'ala bagi, sebab dia perlu kepada
apa dia bertukar tadi, dia setongkol dia ada, mengambil tempat. Allah tidak begitu. Sebab itu kita ada kerohanian, dia kata tidak mengambil tempat dan bertubuh. Allah ni bertubuh kan? Tidak bertubuh. Kita bertubuh, haiwan bertubuh, pokok bertubuh, kita ada tubuh tak ada? Kepada Allah ada tubuh tak ada tubuh, tapi kita ada bertubuh. Itu mana jirim wa jisim, dia boleh kerak, dia boleh buat macam-macam, benda yang halus, atom apa semua tu, dan bertempat dan membawa dan membentuk atau mengambil tempat, membentuk diri, dia mengambil tempat, bentuk diri. Roh kita tak dapat lihat, memang tak dapat lihat sebab kita Allah kurnia mata kasar. Dia perlu lihat dengan mata batin. Mata batin ni macam mana? Mata batin ni kena riadah dululah. Dia kena riadah. Masuk riadah apa? Mujahadah. Kena penyucian. Masuk riadah kan. Apa makna bersalahan pada sifat? Tadi pada zat. Ini bersalahan pada sifat. Bahawa sifat Tuhan kita itu bukan arad, yakni benda yang bertangkup dengan jirim. Tangan, sifat arad ni sifat pada makhluk. Jadi boleh tak tangan kita menumbuk? Boleh. Betul tak? Pegang, grip, mulut, cakap, lidah, mata, semuanya itu bertangkup kan, pada jirim. Mata ni dicampur-campur, iridologi. Mata ni ada iridologi. Jadi orang nak kena penyakit tak usah payah-payah. Kita boleh lihat iridologinya macam mana. Orang yang mata bawahnya hitam, mana dia ada gangguan dalam tubuh badannya, iridologi dia buat kat mata. Nak tu mengaji iridologi pula. Tengok urat mata. Urat mata bukan, urat mata tak boleh tengok macam ni. Dia kena tengok di dalam, belah kanan ataupun kiri urat mata, kita tahu dia penyakit apa. Tu iridologi. Itu. Jadi itu memerlukan bertangkup atau bertangkap dengan jirim. Bahkan sifat Tuhan kita itu ialah sifat yang berdiri pada zat yang bukan jirim. Kita jirim. Tangan ni boleh bergerak kerana ada saraf yang berhubung dengan jantung. Saraf tu pula ada pula darah, saluran darah. Dalam darah pula dia ada dengan vena keluar masuk darah, pam pun semua 4 injak. Dan pula ada otot, ada tulang, ada kulit. Maka kita boleh buat bertangkup arad kita, perangai kita tadi tu. Tapi Allah begitu ke? Tak. Nak ceritanya tak sama langsung. Tu mukhalafatul hawadis pada sifat Allah. Jadi kalau kita kata Allah ni, kita melihat dengan iridologi biji mata kita. Kalau terputus satu urat pada gigi, maka rapuh biji mata, gigi ada problem. Siapa gigi ada problem, mata akan problem. Dia ada sangkut paut jirim ni satu-satu, boleh potong tak? Boleh potong, boleh buang. Sekarang orang tengah buat teknologi hidup abadi. Bahasa apa maksud hidup abadi? Kepala orang ni dicabut, letak satu badan yang lain pula. Tengah duk buat sekarang. Jadi siapa nak nak tempah boleh. Tapi aku duk berasa kena kurang-kurang 3-4 juta baru. Bayang nak cabut kepala otak atas badan orang tua dah umur 70. Jadi nak guna otak dia fresh, tak ada masalah. Dan nak cabut kepala tu nak pergi letak dekat kepala badan orang lain. Tak tahulah orang mana kan, dia gabung balik. Dia ingat demi lagu tu kot. Sebab dia tak ngaji tentang roh. Dia roh sana tu ada lagi pembinaan manusia dengan roh. Saya tak cakap saya duduk dalam dunia tu, kadang-kadang orang marah ustaz cakap jauh sangat, kata tak cakap benda tu duduk dalam tu. Kalau cakap kami tak faham benda pun. Kan sini, jadi saya pun tak tahu dia bercakap apa yang Allah suruh cakap. Faham tak faham tu tak apalah. Buat balik je lah. Macam bini tanya, balik apa bang? Entah, tak tahu, tengoklah. Macam tu lah. Bawa balik dari sini, kita tak tahu apa, nasi ke, mi ke dalam bungkus. Bawa balik. Guna pakai tak? Boleh guna pakai. Makan tak? Boleh makan tak? Boleh. Cuma tak tahu apa saja. Bila boleh makan? Nanti Allah bagi. Bila nanti Allah bagi. Sebab makrifat ini hanya Allah saja yang bagi. Jadi nak sampai taraf makrifat, kita alhamdulillah duduk negeri 9 tariqah. Negeri tariqah. Mesti ada tariqah. Nak bagi pada tariqah mesti ada
amal. Nak pergi pada amal mesti ada ilmu. Nak pergi pada ilmu mesti ada guru. Nak pergi ada guru tu mursyid. Baru boleh sampai jalan hakikat. Ni tiba-tiba dia baca buku ngajak kita. Memang tak jadi. Berapa lama dah hang ngaji? 3 tahun, 10 tahun memang tak. Dia bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dia mujahadah. Nabi 40 tahun. Kita ni baru berapa? Cuma Nabi 40 tahun dia rangkumkan pada kita, dan tempoh Allah izinkan kita ni singkat 20 tahun, 30 tahun. Dan dalam masa 63 tahun Rasulullah tadi itu. Tapi nak boleh pada tu mujahadah peringkat yang banyak lagi lah. Baik. Itu sifat Allah. Dia bukanlah arat seperti manusia. Sifat arat tu sama cuma sifat Allah tu, arat tu bagi manusia, benda yang bertangkut pada diri kita. Apa makna bersalahan pada af'al? Perbuatan. Af'al tu perbuatan. Bahwasanya perbuatan Tuhan kita itu tidak berhajat kepada madah. Artinya juzuk. Perbuatan Allah tu kita kena ada madah, kita ada wadah, ada juzuk, kan? Yang diperbuatkan sesuatu benda, bersalahan perbuatan kita itu mesti berhajat kepada madah. Seperti hendak buat rumah mesti kena ada kayu dahulu, maka kayu itulah dipanggil madah. Kalau wadah tu bekas, madah ni benda. Jadi kita nak buat ni, asal botol ni, saya tengok orang buat botol ni, asal botol ni dia punya plastik dia lebih kecil, besar ni je tudung ni, maka diletakkan di atas mesin panas heater tadi tu, dipres panas tu, maka jadilah kita punya ni. Masa tu begitu lembut, tapi bila dah kering dia jadi keras. Itu kecil je. Jadi perlu nak buat, nak tak air, perlukan pada jisim, perlu pada madah. Allah nak jadikan manusia ni perlukah? Tak perlu. Tapi kita dengar cerita Allah ambil tanah apa semua, tanah tu pun Allah jadikan. Iza arada syai'an ayyaku, sesungguhnya yaku, akan, sedang, yaku lalahu kun fayakun. Kun, Allah kata jadi arahan amar, fayakun, maka dia jadi. Jadi macam mana? Macam tu. Allah tak perlukan pada tanah untuk jadikan makhluk, dia boleh jadikan. Cuma Allah nak menjadikan kisah. Sebagai manusia ini suka pada kisah, suka pada cerita. Umat Muhammad ini suka dengan perkara yang mesti ada sebab, maka Allah jadikan menunjukkan keagungan dia. Sebab kita tak boleh nak terima, sebab Allah kenal makhluk dia macam mana. Sebab tu Allah ni Rabbil Alamin. Apa maksud Rabbil Alamin? Allah ni kenal apa yang dia buat, dan Allah tahu apa yang sesuai untuk dia, apa benda yang dia kenal. Sebab dia Rabbil Alamin. Itu yang perbahasan yang lain. Ingat keadaan tu, insya-Allah nanti kita sambung dari tanda apa dalil bersalahan pada zat, dalil dia. Tanda lah, saya tak ingat dah. Allah alam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu pada diri sendiri. Semua banyak ilmu yang salah, ilmu tidak betul, ilmu terlepas cakap, salah cakap, dan mohon teguran, mohon tinggalkan, dan terasa hati mohon maaf. Mudah ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kefahaman kepada kita untuk beramal dan mendapat syafaat Nabi SAW pada masyarakat. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal barakah wa sallallahu alaihi majlis. Allah faqihna fi dinil bitawil wa jana muqim salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.